Apa khabar muslimin dan muslimat pada pagi ini? Sudahkah muslimin muslimat kita semua berusaha untuk mendapat keberkatan? Pasal pagi ini Rasulullah janjikan keberkatan. Dan apakah keberkatan yang kita nak? Cuma jangan lupa satu perkara, iaitulah dalam satu hadis Rasulullah beritahu pada kita, setiap pagi ada dua malaikat turun. Yang pertama dia berdoa, wahai Tuhan, kalau seseorang hamba Allah itu dia belanjakan harta dia untuk kebaikan, dia sedekah, maka tambahkan lagi harta dia. Kalau seorang tu kedekut, maka kamu musnahkanlah dia. Jadi kita bangun pagi-pagi ni antara ni nak cari harta lah. Sebab itu jangan lupa untuk sedekah pada pagi ni. Sebelum itu, insya-Allah muslimin muslimat, jangan lupa bersama dengan saya untuk seterusnya. Kenapa kita nak bincang satu tajuk penting, hormat menghormati. Selepas ini insya-Allah. Dan muslimat, kerana masih bersama dengan mukaddimah. Dan alhamdulillah, sebenarnya seperti mana yang saya sebut tadi, kita nak bincang satu topik yang berkaitan dengan hormat menghormati ataupun saling menghormati. Dua perkataan ni nak sebut je berbeza tapi makna dia serupa. Saya pun tengok santai dia duduk cakap tak apa. Yang penting muslimin dan muslimat, saya sengaja sebut perkataan saling menghormati ataupun hormat menghormati supaya kita faham benda ni bukan satu pihak, dia berlaku dua pihak. Sama ada kalau kita bercakap dalam konteks rumah tangga kan, saya dengan mak saya hormat mak saya, mak hormat mak saya akan hormat saya hormat bapa saya, dia akan hormat juga saya hormat isteri saya. Tadi yang saya bercakap dengan orang atas, bila sebut mak bapak dia ranking atas lah macam mana pun. Jadi bila saya bercakap dengan isteri ni kira bawah saya lah, ataupun setaraf dengan saya, bawah saya lah kira. Pasal saya yang tanggung dia, kadang-kadang dia pun tanggung kita, dia masak untuk kita. Yang penting saya hormat isteri, saya bagi duit pada dia, dia masak untuk saya. Itu contoh. Saya hormat pada anak-anak saya. Mungkin ada yang bongsu, anak saya umur 6 tahun. Bukan saya nak cerita hal peribadi, tak, tapi saya kena hormat anak saya. Antaranya saya tidak menipu dia. Itu contoh dia. Pasal walaupun contoh dia, saya ambil contoh, saya kata jom ikut abah pergi pasar, pergi jalan-jalan. Kita nak pergi pasar raya, pergi seorang-seorang tak seronok. Bila ada anak ni seronok, tapi jaga-jaga bila bawa anak. Ada budak-budak hilang sekarang. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Alhamdulillahillazi afana mimma btalallahu mimma btalahu Allah wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Doa yang saya baca tadi, contohnya bila ada orang kena bala, kita baca doa tu, mudah-mudahan bala tu tak kena pada kita. Balik pada cerita kita. Jadi bila saya bercakap dengan anak saya kata jom ikut abah pergi ke pasar raya, saja nak berteman kan, supaya orang tahu saya ni dah kahwin, dah ada anak. Jangan perasan pergi seorang-seorang, kononnya rasa bujang, rasa tak kahwin lagi. Jadi yang penting, saya pun janji, kadang-kadang anak tu tak nak ikut, saya pun kata pada dia, kalau ikut nanti kita makan aiskrim. Maka atas dasar saya menghormati anak saya perlu bersikap jujur dalam percakapan saya. Saya hormati dia. Bila pergi ke sana, saya pun wajib membeli aiskrim, pasal saya sudah berjanji. Pasal hormat menghormati ini satu perkara yang besar dalam Islam. Rasulullah kata, ini Rasulullah kata, bukan saya, Ustaz Wan Syuhur kata, bukan. Ustaz Wan Syuhur kata boleh jadi betul, boleh jadi salah, walaupun Ustaz. Tapi Nabi SAW bila bercakap, dia mesti betul, benar, belaka. Nabi kata apa? Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari kalangan aku. Apa maknanya Nabi tak mengaku umat? Kalau orang yang besar, orang yang tua tidak tahu menghormati ataupun mengasihi orang budak-budak kecil, orang-orang muda, dan begitu juga tidak beriman ataupun bukan daripada golongan aku, orang
yang mana orang kecil, budak-budak kecil tak tahu menghargai, menghormati budak-budak ataupun orang-orang yang lebih dewasa, lebih tua daripada dia. Isunya sekarang ni, atas dasar hormat menghormati, saya beli aiskrim. Beli aiskrim, saya dapat kasih sayang anak saya, dan lebih besar daripada itu, saya dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menjadi bekalan untuk saya ketika di hari akhirat kelak. Jadi bila sebut cerita hormat menghormati ni, saya nak sebut satu lagi cerita. Ia berlaku ketika zaman Nabi SAW, berlaku pada Nabi sendiri. Muslimin muslimat pernah dengar cerita ketika Nabi balik daripada bumi Taif. Bila Nabi tidak dihormati di Mekah, Nabi dah hormat orang Mekah. Nabi dah berlaku baik, Nabi tolong macam-macam, tapi jenis orang Mekah ni pada waktu itu zaman jahiliah, orang Terengganu kata jenis tak erti bahasa. Bukan tak tahu cakap, jenis tak ada budi bahasa, orang kata. Bila Nabi SAW mengajak mereka pada Islam, mereka tak nak, mereka halau Nabi. Nabi pun Nabi pergi ke Taif, harapkan pertolongan daripada masyarakat Taif. Tiba-tiba Nabi dihalau daripada Taif, direjam lagi. Pendek cerita, masa dalam perjalanan pulang ke Mekah, Nabi pernah singgah di satu kebun tamar yang dimiliki oleh dua orang adik-beradik yang dua-dua ni kafir belaka. Yang penting, Nabi pergi menumpang, duduk letih dalam keadaan sedih. Jadi bila Nabi dalam keadaan letih dan sedih, berdarah lagi, pada waktu itu dua orang kafir ni, bila dia melihat keadaan Nabi, tiba-tiba timbul rasa kasihan pada Nabi SAW. Pasal dia kenal Nabi. Walaupun dia kafir, dia sebenarnya, dua-dua orang ni, dia musuh Nabi. Dia bermusuhan dengan Nabi. Dan dua-dua ni pun mati selepas itu dalam keadaan kufur. Tapi disebabkan dia mengingati bahawa Nabi ini semasa hidup di Mekah bersama dengan mereka ni, Nabi ni tak pernah menyakiti orang, sentiasa menghormati orang lain. Jadi satu ketika, walaupun mereka ini tidak bersetuju dengan Islam, tapi ada masa-masa yang tentu mereka ada rangsangan untuk membalas budi baik. Lalu mereka ada rasa nak menghormati Nabi SAW. Apa ceritanya? Jangan ke mana-mana lah muslimin muslimat. Tunggu kita sambung mukadimah selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Nampak gaya muslimin dan muslimat ni berminat nak dengar cerita ni sampai habis. Masih duk tunggu lagi tu. Baiklah, cerita Nabi ketika berada di kebun tamar yang dimiliki oleh dua orang kafir tadi. Nabi pun duduk. Boleh jadi Nabi duduk macam saya duduk ni lah. Nabi duduk bersandar di pohon tamar. Tak ada makanan, tak ada minuman. Dalam keadaan sedih Nabi. Pada waktu itu, bila dua orang ni dia tengok Nabi, dia teringat, dia kenal itu Muhammad. Seorang yang jujur, seorang yang baik, yang tahu menghormati orang tua, baik dengan budak-budak. Dia ingat belaka. Yang cuma yang dia tak setujunya pasal Nabi bawa Islam, itu cerita lain. Jadi dia pun terdorong. Tengok, bila Nabi pernah menghormati mereka, hidup bermasyarakat, ada balasan dia. Saling menghormati, orang pun menghormati. Nabi SAW pada waktu itu tengah duduk dalam keadaan letih, sedih kan. Dua orang tadi, yang kafir tadi, dia suruh hamba dia supaya pergi bawa makanan dan minuman kepada Nabi SAW. Walaupun Nabi itu musuh dia. Dia bermusuhan dengan Nabi. Bukan Nabi bermusuhan dengan dia, Nabi tak memusuhi dia. Nabi ajak supaya masuk Islam belaka, nak berkawan, nak selamat dunia dan akhirat. Tapi dia memusuhi Nabi. Tapi disebabkan kita buat perangai elok, musuh pun akan jadi perangai elok dengan kita. Pada waktu itu, bayangkan, sebelum saya buat cerita dengan Nabi ni, saya teringat satu peristiwa yang berlaku di masa atau semasa saya berada di Bosnia, muslimin dan muslimat. Semasa saya pergi melawat Bosnia, satu masa saya pergi ke Sarajevo. Jangan lupa cerita Nabi tadi tak habis lagi. Bila saya pergi ke Sarajevo,
di sana saya dengan birah saya serta anak-anak saya jalan di Sarajevo. Ketika sedang berjalan, maka kami nampak ada seekor anjing. Jadi bila kita tengok anjing, dan ada orang duk bagi anjing musim sejuk, bayangkan anjing tu dengan besar, dengan comelnya. Anjing tu memang besar dan comel, tapi saya tak pegang lah, pasal saya tak nak lah nanti kena samak apa, jadi satu kerja pula kan. Jadi yang penting, anjing ni dia dihormati atas sifat dia sebagai binatang. Dia dihormati oleh masyarakat manusia di situ. Tak macam tempat kita, bila tengok anjing je baling batu, tengok anjingnya baling kayu. Jadi kita bermusuh dengan anjing. Sampai anjing turun-temurun, 7 keturunan anjing pun bila tengok kita, kira menyalak nak gigit kita je. Tengok. Pasal apa? Pasal dalam genetik, dalam perasaan anjing tu dah timbul perasaan permusuhan dengan kita manusia. Tapi yang sebaliknya di Sarajevo yang saya tengok tu, saya ada satu gambar di belakang anak saya. Masa saya ambil gambar anak saya, di belakang tu ada anjing. Anjing tak gigit pun anak saya, tak gigit saya pun. Pasal apa? Pasal anjing tu dia ada perasaan dan naluri. Anjing dia ada naluri. Dia tengok orang ni baik, orang ni tak baik dengan dia. Dia kenal orang baik dan orang yang tak baik, anjing ni. Contoh. Jadi disebabkan kita baik dengan dia, bukan baik itu kita gosok dia, tak semestinya. Saya tak ganggu dia, tak baling batu pada dia. Sudah dikira memadai bagi anjing tu, saya menghormati dia. Dia pun duduk berlari. Dia berlari dengan anak saya. Anak saya, ialah anak kita kat Malaysia. Kita duduk fikir, bila anjing berlari, anjing kejar nak gigit. Anak saya menangis-nangis, takut pada anjing. Anjing tu bukannya nak gigit dia. Anjing tu nak bermain dengan dia. Tahu menghormati orang bila kita menghormati dia. Cuba bayangkan, balik pada cerita Nabi SAW tadi. Nabi pun didatangi oleh hamba yang bawa buah tamar, makanan dan juga minuman. Dia pun datang jumpa Nabi SAW. Bila dia sampai depan Nabi, dia pun bertanya khabar Nabi daripada mana. Nabi pun tanya dia, wahai sahabat, Nabi cakap, walaupun dia hamba, hamba ni kita kenal macam kita kan, bukan kata hamba. Saya kalau berjalan di pasaraya, orang gaji dengan tuan, kita boleh kenal, ini tuan dia ni. Orang gaji jangan terbalik. Jangan terbalik. Tengok tuan dengan orang gaji. Assalamualaikum, apa khabar Mak Datin? Marah Mak Datin kat sebelah tu. Silap orang. Pasal kita kenal, tengok cara dia pakai, cara sikat rambut pun dah lain dah. Kita dah nampak. Nabi pun dia kenal, orang tu hamba. Walaupun hamba, tapi Nabi hormat dia. Nabi pun tanya, apa khabar? Macam mana keadaan kamu? Apa nama kamu? Tengok. Nabi tanya nama dia. Walaupun dia hamba. Kita kalau boleh, kalau amah tu, tak nak panggil nama dah. Kalau boleh bibi-bibi. Kalau boleh apa, wak-wak je kita nak panggil dia. Jangan begitu. Ada masa kita kena tambahkan nama sebagai tanda kita menghormati dia. Nabi tanya dia. Nabi tanya, apa nama kamu? Dia pun jawab, nama saya Adas. Nama dia Adas, nama dia. Oh, Adas, Nabi kata. Nabi pun sebut nama Adas. Kamu daripada mana? Nabi tanya. Padahal Nabi susah. Masa susah pun boleh hiburkan orang. Menghormati orang lain. Kalau saya tengah susah, saya tengah susah, orang mari, apa tu dia tanya? Saya akan jawab begitu. Kita tak hormat orang, orang tak hormat kita. Tapi Nabi tak, Nabi hormat lagi orang. Masa susah lah tu, tengah sedih. Masa tu Nabi pun kata, kamu daripada mana? Dia kata, saya daripada satu negeri bernama Nainawa. Nainawa. Muslimin-muslimat tahu tak Nainawa? Kat mana? Cuba buka peta dunia, tak jumpa Nainawa ni. Dia perkampungan terpencil di satu tempat yang popular sekarang ni. Satu masa ketika dulu dipanggil Mosul, tempat yang berlaku peperangan Saddam Hussein dengan George Bush dulu tu. Kita tahu ada Mosul, tempat dia sekarang ni pun masih tempat panas lagi di sana. Nabi pun kata, oh kamu daripada Nainawa. Kamu tahu tak wahai Adas, Nabi sebut. Yang Adas, tengok Nabi sebut. Nabi tak kata wahai hamba. Nabi sebut, wahai Adas. Nabi panggil dia, wahai Adas. Ini nak menunjukkan tajuk kita ni, saling menghormati. Wahai Adas, kamu tahu tak,
negeri Nainawa dulu ada seorang Nabi. Nama dia Yunus, nama dia. Kemudian pada waktu itu Adas ni terkejut. Dia kata, tak ada orang lain tahu. Yang tahu ni kamu je seorang. Macam mana kamu tahu? Dia itu Nabi dan dia lahir di sana. Nabi pun kata, macam mana aku tak tahu, pasal dia saudara aku. Dia Nabi, aku pun Nabi. Maknanya dia macam abang aku. Aku ni Nabi, dia pun Nabi. Apa cerita seterusnya? Jangan ke mana-mana lagi. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, masih segar bersama dengan mukaddimah. Alhamdulillah. Jadi saya nak sambung cerita tadi, bagaimana Rasulullah SAW menghormati seorang hamba. Dia hamba, tapi Rasulullah hormat pada dia. Jadi bila Adas ini beritahu beliau daripada satu perkampungan yang terpencil di Iraq sana, iaitulah di Nainawa. Pada waktu itu Nabi SAW kata, dari Nainawa. Nainawa ni, kamu tahu tak ya Adas, di sana dulu ada seorang Nabi, nama dia Yunus alaihissalam. Adas terkejut. Adas kata, apa? Macam mana kamu tahu tentang Yunus? Pada waktu itu, tiba-tiba Nabi pun beritahu pada Adas, ya Adas, sebenarnya Yunus itu adalah seorang Nabi. Dan aku pun seorang Nabi. Maka dia dengan aku tak ubah seperti adik-beradik, antara abang dengan adik. Sebab itu aku kenal dia. Bila Adas dengar begitu, Adas pun terkejut. Adas pun bagi buah. Adas pun terus bagi. Adas tu hulurkan buah. Bila Nabi ambil buah kurma dengan susu tadi, Nabi nak suap je, Nabi pun kata, Bismillah. Nabi baca dengan nama Allah. Adas pun terkejut sekali lagi. Adas kata, Ya Muhammad, ataupun wahai sahabat, sebenarnya saya tak pernah dengar ada orang baca perkataan ni. Bukan menjadi kebiasaan orang Mekah ke orang Madinah ke orang mana-mana bila nak makan baca ni. Lalu Nabi pun beritahu, ini adalah bacaan mengikut agama Islam. Jadi Adas pada waktu itu dia pun bangun, dia kucup di atas dahi Nabi SAW. Dia kucup di atas dahi Nabi, dia pegang tangan Nabi, dia kucup tangan Nabi. Pasal apa? Dia timbul rasa sayang, rasa kasih, rasa hormat kepada Nabi SAW, dan rasa kagum pada Nabi SAW. Ini, dan ada setengah pendapat, setengah riwayat kata Adas ini akhirnya peluk agama Islam. Tengok, Nabi tak perlu panggil dia, Nabi tak perlu kata Adas masuklah Islam, Nabi tak perlu kata. Bahkan mengikut apa yang disebut oleh Imam Ibn al-Athir lagi, ataupun Imam Al-Qurtubi, kalau kita baca dalam sejarah dia, sejarah Nabi SAW, Adas ni selepas dibagi makan pada Nabi SAW, dia pun balik jumpa tuan dia, orang kafir ni. Bila dia jumpa, kedua-duanya Utbah dengan bin Rabi'ah, tak silap saya namanya, ada dua beradik yang kafir tadi. Bila dia tengok gelagat kelakuan Adas depan Nabi, dia pun panggil balik. Dia panggil, wahai Adas, cepat, wahai hamba, balik cepat. Adas pun balik jumpa tuan. Apa dia tuan? Adas tanya. Rupanya dua beradik ni dia tak suka Adas mencium Nabi. Dia kata, pasal apa kamu cium Muhammad? Dia kata, Adas pun cerita pasal dia begini-begini. Dia beramal dengan bacaan ini, dia menghormati aku. Lalu pada waktu itu dua orang musyrikin ni dikata apa? Kamu wahai Adas, kamu agama Kristian, kamu dah comel dengan agama kamu, tak payah-payah kamu pergi masuk Islam. Tengok, ia cuba dipengaruhi oleh dua orang musyrikin tadi supaya tak masuk Islam. Walhal Nabi tadi pun tak ajak pun Adas lagi masuk Islam. Nabi tak ajak pun lagi. Nabi cuma berlaku baik, menghormati seorang hamba. Tapi tengok, yang ini, dua orang kafir ni dah terang-terang. Dia kata, kamu jangan masuk Islam. Dia kata, agama kamu ni lagi baik daripada agama Muhammad tu. Muhammad tu bawa agama baru. Kamu, agama yang kamu percaya ni memang dah lama. Tengok, dua orang kafir tadi. Padahal kalau dia tahu dah agama tu lebih baik, pasal apa dia tak masuk agama yang tadi pun, agama Adas. Tapi dah, dia saja bercakap kosong. Cakap dengan perasaan dengki, perasaan amarah, perasaan iri hati. Tak mahu menerima ajaran Nabi SAW. Jadi pada waktu itu ada riwayat menyatakan hasil daripada sikap Nabi itu saja, Nabi menghormati dia terasa.
dia bawa dalam hati dia, dalam pemikiran, hari-hari menghantui ataupun menghantui, tak sedap, meresap ke dalam jiwa sanubari dia, menyebabkan Adas akhirnya memeluk agama Islam. Tengok, dengan sebab menghormati seseorang yang tidak Islam, orang tu boleh masuk Islam. Ini yang perlu kita, ini yang kita kurang sekarang. Kita dengan jiran kita yang tidak Islam, bila kita tengok dia tidak Islam, kita pun kurang bertegur sapa, walau apa bangsa dia, Cina ke, India ke, orang putih ke, orang mana ke, selagi mana dia itu manusia, apa salah kita hormati dia? Boleh jadi dengan sikap menghormati itu akan menyebabkan dia terbuka hati untuk memeluk agama Islam. Ini muslimin dan muslimat, salah satu keistimewaan kita di jalan raya pun. Saya tak nak pergi jauh lah, kita ambil kesimpulan lah mudah. Hormat menghormati dalam rumah, hormat menghormati di pejabat, hormat menghormati di jalan raya, hormat menghormati kat mana pun kita pergi. Dan jangan kita fikir kita nak hormat tu raja dan sultan, tak. Semata-mata memang kita kena hormat raja dan sultan. Hormatlah daripada kepimpinan sampai kepada baby kita yang kecil pun kita menghormati mereka dengan cara yang seadanya. Jadi muslimin dan muslimat, saya rasa cukup sekadar itu untuk pagi ini. Yang penting saling hormat menghormati ini merupakan satu pemberian yang kita beri pada orang dalam bentuk hormat, dan ia akan dibalas oleh Allah dengan diberikan kepada mereka yang kita hormati ini, diilhamkan kepada mereka supaya mereka juga ada rasa perasaan kasih sayang kepada kita. Hasil daripada gabungan inilah kita akan tengok bagaimana kehidupan kita akan menjadi lebih sempurna, kehidupan kita menjadi lebih tenang, kehidupan kita menjadi lebih berkat di sisi Allah. Dunia kita mendapat pahala, dan di akhirat kita mendapat ganjaran syurga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadar itu muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita akan jumpa lagi dalam program Mukadimah yang akan datang. Jangan lupa ikuti setiap pagi, kerana ia mempunyai maklumat-maklumat agama yang cukup penting bagi kita menjalani kehidupan seharian. Jumpa lagi. Sekadar ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.